Okey, bismillah, bismillah. So, kat sini cikgu ada sediakan soalan paper 2 sedikit, ada dalam 5 soalan ke dan juga soalan paper 1. So, dalam kelas biasa tak korang pakai Alpha X untuk selesaikan soalan-soalan yang berkaitan dengan persamaan linear? Kalau nak hantar mesej, hantar kat semua ya, yang jangan direct dengan cikgu sebab susah nak baca. Okey, tak apalah, tak apalah. Cikgu harap ada yang bersuara dekat sini, kalau tidak cikgu rasa seorang saja. Dan kita ulang kaji sedikit ya, bab ini basic apa yang kita perlu tahu dan shortcut dia. Siti Nurliana, ada suara kat situ background. Okey kelas, nak tanya dulu, ada berapa jenis persamaan garis lurus? Ada berapa? Satu saja ke? YMX plus C? Actually tidak ya, persamaan garis lurus ada 3. Yang pertama YMX plus C, yang kedua ialah Y sahaja, cikgu tak petak saja, dan lagi satu ialah X sahaja, petak saja. Dan untuk YMX plus C, rupa soalan dia, garisan dia melintang, sengit-bengit macam ni. Sedangkan garisan Y, contohnya Y sama dengan 3. Y sama dengan 3, adakah dia garisan melintang atau menegak? Siapa boleh jawab? Melintang. Yes, garisan Y sama dengan 3 ialah garisan melintang. Dan garisan X, contoh X sama dengan 4, dia satu nombor saja, garisan dia adalah menegak. Hal ini sering menjadi gangguan pelajar, dia confuse. Dan ini actually boleh dikategorikan sebagai garisan kedekut. Kedekut sebab apa? Kalau cikgu lukiskan paksi Y contohnya, paksi X, contoh paksi X kat sini cikgu lukis X sama dengan 3. Kecil gila garisan yang cikgu tunjuk kat sini. Sebenarnya dia jauh lebih panjang. Tapi versi yang anda nampak ni adalah versi yang paling kedekut. Dia tegak jadi. Wow! Dan Y pun sama. Kalau kita nampak Y sama dengan 2. Kecil gila kat situ. Actually bukan. Dia panjang melintang ke timur dan ke barat. Tapi dalam peperiksaan, kadang-kadang saja kita lihat seperti ini. Untuk jadikan soalan lebih menarik, dia boleh bagi 2 titik, satu ke atas garisan X, tegak ke atas, A kat sini, B dekat bawah. Lepas tu dia tanya, apakah persamaan garisan AB? Pelajar pun tulis YMX plus C. Sebab dia cakap persamaan garisan. Actually salah. Sebab dia garisan tegak. Habis tu apa koordinat? Apa persamaan dia je? Persamaan dia ialah ni. Dia cuma terputus saja. Kalau disambungkan dengan mengelakkan sifat-sifat kedekut, kita akan dapat garisan panjang X sama dengan 3. Jadi persamaan AB, just tulis X. 3 je dapat 1 markah. Dah, alhamdulillah. Macam tu saja. Lepas tu kita cikgu rasa semua orang tahu tentang susunan dia, mesti YMX plus C. Kadang-kadang dia bagi bentuk berterabur. Nanti kita tengok soalan dan kita akan tackle dari situ. Apa sih? Soalan yang pertama ni kita dah boleh mula tackle. Dia cakap, oh madam biasa ajar bahasa Inggeris ke bahasa Melayu dekat kelas? Melayu. Oh, alhamdulillah, cantik. Raja menunjukkan segi 4 selari. JKLM dilukis pada sata Chartesan. JM selari dengan paksi X. Mana JM? Oh, okey. Selari dengan paksi X. Persamaan garis lurus JK. Oh, dia dah bagi. Soalan suka baca apa yang dia dah bagi. Apalah, masih masa je. Tak adalah. Kena baca juga ya, kadang-kadang terlepas pandang. Kes maklumat penting. Soalan A, nyatakan pintasan X. Kalau dia cakap pintasan X, ini membawa maksud yang bertentangan, iaitu X dia bersamaan dengan sifar. Dan kalau dia cakap pintasan X, maksudnya Y sifar. Kelas, kalau anda tidak faham apa-apa, sila menyampuk. Cikgu, saya tak faham. Ya, Cikgu Hasan alu-alukan sangat dia daripada sunyi sepi, rupanya tak faham. Oh, itu lagi menyedihkan. Garis lurus. Okey, cikgu. Alhamdulillah. So, JK persamaan ini, dia tadi cakap pintasan Y, maka X sama dengan 0 digantikan ke dalam. Direct soalan ni. So, Y sama dengan 2X campur 13. X ganti sifar, so dia jadi 0. Dan kita dapatlah Y 13. Settle. Lepas tu soalan B. Persamaan garis lurus KL, Kuala Lumpur, garisan ini. Ingat lagi tak tentang garisan yang panjang tu? Melintang. Dia sebenarnya asal usul dia ialah garisan yang kedekut dekat sini. Alamak, tak nampak. Sekejap, cikgu padam ni. Dekat sini saja. Apa nilai kat situ? Y sama dengan berapa? 9. Betul! Y sama dengan 9. Jawapan untuk B, Y 9 sahaja. Tak ada jalan kira. Mana dapat 9 cikgu? Oh ya, dekat sini kita nampak ada 9. Bermaksud seluruh garisan ini datangnya daripada yang Y9. Ya?
Ada yang keliru boleh tanya kan? Kalau tak ada keliru, cikgu teruskan. Cari persamaan garis lurus LM. Untuk mat moden setakat ni tak pernah dia tanya selain daripada selari. So dekat dalam soalan LM selari dengan JK. Dengan syarat Y adalah singular. That means ada satu kat depan Y. Dia menyerupai orang tengah solat. Y 2X campur 13. Cikgu selalu cakap orang solat dekat sini sebab bila cikgu doa kunut, cikgu selalu bayangkan benda ni. Imam dekat depan baca doa Allahumma hdini fiman hadait. Lepas tu dia minta doa. Dia kata kenapa makmum? M tu makmum tak berapa cantik. C kelakar cantik. Astagfirullah. So M kita ialah betul-betul depan X iaitu 2. Dan 2 itu dikopi, ditiru sebelah kanan ni. M sama dengan 2. Oleh kerana itu kita dah boleh tulis persamaan dia YMX plus C. Kenapa YMX plus C? Sebab dia melintang ataupun dia menjunam. Mungkin menegak atau menjunam. Koordinat yang ada sepanjang LM ni ialah titik L iaitu 69 dan kecerunan kita ambil dari JK iaitu 2. So cikgu gantikan Y9 M2 X6 tambah C. Dekat sini kebetulan saja soalan kita nampak mesra sebab tak ada pecahan. Pecahan maksud cikgu mungkin ni ada 2/3, 9 tu ada per 4. Jadi kita senang lah, tapi dalam peperiksaan kadang-kadang dia bagi bentuk yang ada pecahan. So cikgu selalu galakkan pelajar untuk pakai alfa C kat sini. Alfa. Pelajar siapa yang selalu pakai alfa X? Ataupun madam marah kalau pakai alfa X? Madam. Lalu kan? Kalau kita pakai alfa X, dia akan dapat terus jawapan C. Cikgu selalu galakkan macam ni lah. Kita nak bijak, jimat masa, at the same time kita nak menarik pula. Kita nak jaga hati cikgu, so kita buat dua jalan kira. Satu pakai alfa X untuk dapat C, iaitu berapa ya? Dan alfa. Madam selalu pakai ke alfa X juga? Tak pernah pakai. Tak pernah pakai? Astagfirullah. Madam pakai kalkulator apa Casio yang warna hitam ke ataupun yang putih baru tu? Casio 570. Oh. Ada siapa kat sini tak tahu guna alfa X? Nak cikgu tunjukkan ke? Tahu. Diorang tahu juga ni. Tahu. Oh, ramai tahu ni, madam. Diorang tak ajar madam ke ni? Tunjukkanlah cikgu. Tunjukkan ke? Tunjukkanlah cikgu, ya. Okey. Kita perlu masukkan, cikgu rasa cikgu boleh bagi arahan dia. Kita tulis dalam kalkulator 9. Kemudian yang sama dengan ni, tekan butang shift pula. Alpha diikuti oleh CALC untuk dapatkan sama dengan. Bukan sama dengan yang kat bawah sekali, tapi alpha calculate. 2, 6, campur. Lepas tu kita tekan alpha. Alpha. Apa-apa huruf kalau Casio Black. Casio Black boleh. Kalau Casio Black kita ambil alpha apa yang ada huruf C kan? HYP. Oh, hurufnya. HYP. Sebab alpha HYP tu ada huruf C. Siapa pakai kalkulator yang kelas Swiss ataupun kalkulator kelabu, dia hanya boleh pakai huruf X sahaja. Kemudian jangan tekan sama dengan, berdosa, jangan tekan no. Sebaliknya kita tekan shift calculate. Sekejap cikgu nak tulis kat sini. Shift calculate. Lagi sekali. Shift calculate. Okey. Madam dapat berapa? Tak ada kalkulator dekat rumah. Okey, tak betul. Ada sini pelajar yang dah tekan dapat berapa? -3 cikgu. Alhamdulillah. So kita dapat -3. Wadina pun -3 ni. Nana -3. Betul, kalau Dinda pun dapat -3. Cuma ini soalan yang senang. Kalau soalan tu susah, kita takut buat careless, nescaya rugi besar sebab biasanya untuk pindah-pindah ni markah tidak diberikan. Dia tengok jawapan akhir, salah, dia terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. So Y sama dengan 2X tolak 3, kita dah dapat markah penuh. Selesai soalan ini. Ada soalan daripada ini? Tak ada kan? Okey. Tiada. Oops. Alright, kita move on. Soalan nombor 2. Raja 7, kosong asalan, garis JK selari dengan garis lurus OP. Dalam soalan ni, ada berapa koordinat yang lengkap? Siapa boleh jawab? 1, 2. Yes, ada 3. Selalu pelajar terlepas pandang. Kosong-kosong kat sini.
Kenapa tak muka orang dia cakap, oh, yes, yes, yes. Itu pun koordinat yang perlu ditulis juga. Penting-penting. Persamaan garis lurus JK. Mana JK? Dia adalah garisan melintang. Melintang pula, saya ingat banget. Menegak atau menjunam. Meningkat lebih sesuai. Meningkat dan menjunam, maka dia pakai YMX plus C. Tapi kita hanya ada tahu satu maklumat saja, iaitu titik 813 dekat atas JK. Kecurunan perlu disari. Dan ia disari daripada titik PO. Y tolak Y, X tolak X. Dalam peperiksaan, pastikan jalan kira anda berada di bawah garisan ni. Okay, so cikgu tak ikut format dia sangat kat sini. Stifar, hati-hati. Sebab nak turun bawah susah. 9 tolak 0, 3 tolak 0, kita dapat kecerunan 2. Kita masukkan dalam ni. Y13, M2, X8 campur dengan C. Pakai alpha C untuk keyakinan hakiki. Negatif 3. Negatif 3 juga. Sama macam tadi pula. Okay. So, lepas dah buat negatif 3, nak lengkapkan jalan kira, sila lengkapkan. Tolak 16 sama dengan C. So, C negatif 3. Y sama dengan 2X tolak 3. Sama dengan jawapan tadi 2X tolak 3. Kebetulan Pintasan X untuk garisan JK, pintasan X membawa maksud Y bersamaan dengan sifar digantikan. Ini kena tulis elok tulis juga. Y sama dengan 0. Gantikan. Ni dah kira soalan B dah. Dua X tolak 3. Comel-comel je soalan dia, tak ada pecahan. Sekejap lagi dia jadi lebih menarik, insyaAllah. So, X sama dengan, lagi sekali, ini boleh pakai alpha C, alpha X. 3/2. 3/2. Yes. Nak tanya korang, nak tanya kalian. Kalau cikgu dapat jawapan 2/3, contohnya lah, iaitu 0.67, 66667, boleh ke cikgu bundarkan jawapan dia kepada perpuluhan? Jawapan dia ialah tidak boleh. Kenapa pula? Sebab dia tak ada unit. Unit? Tak faham cikgu, tak faham. Biasanya kita boleh bundar kepada perpuluhan kalau dia adalah 0.67 cm, km, darjah Celsius. Yang tu barulah kita boleh bundarkan kepada perpuluhan. Tetapi kalau dia adalah bab garis lurus, dia tak ada unit. So, jawapan dia tidak boleh dibundarkan. Mesti dibiarkan dalam bentuk pecahan. Melainkan kita ada contoh 3/2 ni, bolehlah 1.5. Tapi still, berbanding perpuluhan dan pecahan, pecahan lebih afdol, lebih baik. So, setakat ni ada soalan? Tidak. Alhamdulillah. Soalan nombor 3. Peraja menunjukkan garis lurus RS, QR dan PQ. Diberi bahawa SR selari dengan PQ, QR. Sorry. Dan QR adalah selari dengan paksi X. Tadi kan cikgu cakap pasal garisan yang kedekut gila tu kan. Contohnya X sama dengan 3. Dia ada dua versi lah. Cikgu perasan ada dua versi lain. Selain daripada garisan ni, dia boleh bagi dia tergantung dan dia bagi koordinat. Contohnya 3, 4, 3, 1. So, daripada ulangan huruf X kat sini yang sama menunjukkan bahawa dia adalah asalnya daripada garisan tegak ke bawah. Lagi satu versi, dia cuma bagi satu titik saja. Contohnya, titik ini. 1, 4. Dia bagi tu je. Lepas tu dia cakap, ni garisan BC. Dia bagi ayat ni je. BC selari dengan paksi Y. Okey, ni ayat dia yang juga menunjukkan bahawa garisan ni adalah berasal daripada garisan kedekut X. Alright, take note kat situ ya. Sebab dia saya cakap kat sini kan, selari dengan paksi X. Maksudnya QR ni. Selari dengan paksi X. Dia bagi tahu PQ sama dengan Y sama dengan negatif 2/3 X. Campur 6.
Kecerunan dia ialah negatif 2/3. Oleh kerana dia selari dengan RS, kita boleh nilaikan ke atas ini juga sebagai negatif 2/3. Cikgu belum menjawab soalan, cikgu cuma kumpulkan maklumat. Dan kita boleh tahu bahawasanya kecerun untuk cari nilai K, pakai formula kecerunan. M sama dengan Y tolak Y per Y panjangnya. X tolak X. Negatif 2/3. 10 tolak 6, negatif 3 tolak K. Kita juga boleh buat terbalik ya, iaitu 6 tolak 10, K tolak 3. Salah satu, dua-dua ni betul. Dan perasan tak, kita ada pecahan. Pecahan! Dan kita ada huruf. Huruf! Ini kita boleh selamatkan hidup kita dengan banyak. Selamatkan masa kita dengan banyak kalau kita pakai alpha X. Cuma ada satu masalah. Tanya cikgu, apa masalah dia? Pengangka. Alamak, salah je. Weh, buruk tu. Sesungguhnya alpha X dia lancar jika ia adalah pengangka. Tak faham? Pengangka? Pengangka maksudnya dia berada dekat sebelah atas pecahan. Sekarang K berada dekat sebelah bawah pecahan. Cikgu jamin kalau anda guna alpha X, dia akan makan masa lama. Sampai setengah minit boleh dikira lambat. Lambat dalam exam kita kejar masa. So, cikgu galakkan anda untuk terbalikkan ini. Yang ni kalau anda nak masukkan dalam kalkulator. In other words, dalam kalkulator rupa dia negatif 3 tolak K. Cikgu terbalikkan kedua-dua belah. Perasan? Sekarang dia dekat atas. Yang 3 ni dulu kat bawah, sebelah kiri. Sekarang dia pun dekat atas. Barulah masukkan dalam kalkulator Casio Black. Yang ada masalah, selalu select. Jadi anda perlu tambah bracket dekat sini dan bracket dekat sini. Baru dapat jawapan dia. Tak ada bracket, cikgu jamin, insyaAllah tak dapat jawapan dia. Cuba tekan alpha X. Ya, dekat sini. X sama dengan 3. X sama dengan 3. Ya. Betul, cikgu dapat X sama dengan 3. Tapi huruf kita bukan X, dia adalah K. So, K bersamaan dengan 3. 3. Alhamdulillah. Jika ada seni yang perlu tengok cikgu tekan butang kalkulator tu secara live, bagi tahu, nanti cikgu tunjukkan ya. Tadi cikgu bagi arahan coding dia saja. Mungkin ada yang tak tangkap coding dia, nak kena tengok live juga. Kalkulator saya selalu tak dapat jawapannya. Kalau ada bagi tahu. Apa tu? Dia kata Munjat, dia kata tidak dapat cikgu. Munjat pakai kalkulator tak dapat Ya, cikgu. Nak cikgu live kan tekan kalkulator? Ya. Okey, sekejap ya. So, ni dia. Soalan dia, negatif 3/2. Lepas tu yang sama dengan, cikgu tekan alpha calculate. Okey, dia sama dengan. Mesti ada bracket. Perasan tak cikgu dah naikkan X ke atas? Yang 3 pun dah dekat atas. Negatif 3 tolak X. Yang X pula cikgu tekan alpha X yang kat bawah sini. Tutup bracket. Bahagi bracket juga yang sebelah bawah. 4. Cikgu congak saja tadi sebab 10 tolak 6. Boleh je tulis panjang 10 tolak 6. Tutup bracket. Setelah masukkan semua ni, kadang-kadang pelajar buat silap. Kesilapan pelajar, dia tekan sama dengan apa yang berlaku. Nanti dia jadi syntax error. Astaghfirullah. Sepatutnya anda tekan butang lain. Tapi jangan tekan on. Just tekan back supaya anda dapat balik jalan kira yang dah penat-penat tulis. Lepas tu, baru tekan shift calculate. 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Tada! Sekelip mata je dia bagi jawapan. Jimat. Bayangkan kalau kita tersalah pindah ke apa, tersilap sebab bila darat silang ni, mulalah careless. Sia-sia jawapan kita. Padahal kita baru je dekat jawapan A A dah salah. Yang B, C tu, innalillah. Padam. So, take note ya, alpha X hanya lancar kalau dia dekat pengangka. Kalau dia dekat bawah tadi, kadang-kadang 1 minit nak dapat jawapan dia. Alright, kita sambung. K dah dapat 3. Cikgu, jalan kira nanti kalian isikan. Kalau dapat juga 3, maksudnya anda punya manipulasi cekap. Kalau tak dapat 3, maksudnya perlu baiki pindah-pindah. Tapi buat masa ni, anda dah dapat markah penuh. Sebab markah diberikan dekat formula, pergantian dan jawapan akhir.
Alright, soalan B. Persamaan QR. QR. Apa persamaan QR? Okey, dah tahu. Prasangka dia melintang. Kalau melintang, asalnya ialah garisan kedekut. Tu dia apa? 1 sama dengan 6. Betul. Kalau kita tulis 6 saja, jawapan tu salah, ya. Dia mesti ada Y sama dengan atau X sama dengan. Dalam kes ni melintang merujuk kepada Y yang kat sini. So, Y 6. Bagus, betul. Soalan C. Persamaan RS. Mana RS? Oh, persamaan RS yang daripada awal tadi tu. Kita boleh pilih mana-mana titik, negatif 3, 10, ataupun titik R, 3, 6, dan kecerunan negatif 2 per 3. So, Y sama dengan MX tambah C sebab dia adalah garisan menjunam. Kalau cikgu akan pilih titik yang atas ni, bukan yang bawah. Tahu pula. Dah lah S tu ada negatif. Bukan sebab dia ada negatif, tapi sebab katakanlah jawapan K kita salah, tadi K cikgu gantikan dekat 3 sini. Kok lah tu salah, dah jadi semua salah kan? So, cikgu nak pilih titik yang confirm betul, iaitu daripada awal lagi dia bagi negatif 3, 10. Maka, cikgu dapat 10 sama dengan negatif 2 per 3 X. Negatif 3 tambah C. Soalan ini pun masih nampak senang sebab kita boleh hapuskan 3 kat bawah tu dengan 3. Kalau tak boleh hapus, maka kita pakailah alpha X untuk menjimatkan, mencekapkan jalan kira kita. Untuk permulaan, siapa yang pakai alpha X mungkin slow, tapi lama-lama lebih laju daripada tekan kalkulator. Kalkulator pula. Handphone, WhatsApp semua. Dapat berapa ni? 10 sama dengan alpha kalkulator. 8. 8. Alhamdulillah. 8. Alhamdulillah. So, jangan lupa untuk tukarkan balik semula. Y sama dengan negatif 2 per 3 X campur 8. Kadang-kadang kita tengok skema jawapan, dia ada bagi sedikit kelainan. Variasi yang dinamakan variasi algebra. Dia ambil 3, dia tembak atas. Kena babo. Lepas tu dapatlah 3Y and then negatif 2 X campur 24. Ini juga adalah betul. Cuma berbeza bentuk saja. Dikenali sebagai variasi algebra macam cikgu sebut tadi. Ataupun dia boleh bagi bentuk 2X campur 3Y sama dengan 24. Ini juga betul. Semuanya tiada masalah. Setakat ni ada soalan? Tiada. Alhamdulillah. Nombor 4. Ada sekejap ni. Raja menunjukkan 3 garis lurus. PQ, PR, RT. Satu catat. PQ selari dengan RT. Mana? PQ selari dengan RT. Okey. Dan RT selari dengan paksi Y. Lagi nampak tak tu? Nampak tak tu? PR selari dengan paksi Y. Ini ada kaitan dengan garisan kedekut. So, dia bagi tahu, dia beri bahawa PQ QR 13. PQ QR 13. Cari A, B dan cikgu ada soalan tambahan. Soalan tambahan yang pertama, cikgu nak jawab dulu. Cikgu nak anda jawab dulu. Apakah persamaan garis lurus PR? 5 saat. X sama dengan 5. Y sama dengan 5. X. Betul, X. X sama dengan 5 sebab dia ambil nilai daripada ini. Dan asalnya itu saja. X5. Betul! Soalan ini, dia ada bagi tahu selain daripada PQQR13, dia boleh ubah bentuk. Dan ini menarik sebab sekarang banyak sangat bentuk-bentuk variasi lain. Bentuk lain dia ialah PQ nisbah QR. Dan, kenapa cikgu berhenti awal? Tahu tak anda, kita ada 2 cara tak untuk tulis nisbah. Kita boleh buat macam ni. Tapi, kita juga boleh tulis macam ni. Je. Boleh pula cikgu. Cara bacaan dia seperti berikut. Sekejap cikgu tukar marker. PQ nilai dia dilihat di sini tapi tak nampak apa. Actually ada 1. PQ 1. PR pula 1 juga. Kebetulan 1 so tak nampak apa-apa efek. Cikgu cuba tukar soalan ya. Cikgu reka benda lain lah. OP. Tak nak. Okay, OP nisbah PR sama dengan 3 nisbah 2. Kalau cikgu nak cantumkan ni jadi satu sebutan saja. OP nisbah PR. Ditulis apa dekat sebelah kiri. Ditulis apa dekat sebelah kanan. Siapa boleh jawab?
Kiri. Apa nak tahu? Salah tak apa, kita gelak sama-sama. Sebelah kiri 2. Sebelah kanan 3. Betul. Yes. Betul. Bacaan dia OP ialah 3. Betul tak? OP 3. Ya, betul. Dan PR ialah 2. Betul. Yeah, hati-hati ya, bentuk baru ni dah makin popular. Dia dipopularkan daripada KSSM. Dan KSSM dah masuk dalam SPM. So hati-hati, kita kena alert dengan pelbagai teknologi. Dan diberi W ialah 0 negatif 3. Mana W tak ada pun? Oh, kita plot sendirilah. Dan kita plot bukan sembarangan, tapi titik khususnya kat situ. 0 negatif 3. Kenapa cikgu tahu kat situ? Bukan kat bawah lagi. Kenapa kat atas? Sebab titik R juga ada Y negatif 3. P. Negatif 3 kat sini. So, yang ni pun sama. Satu level yang sama. Di mana QO2? QO, mana QO? Oh, ni 2. Okay. WO1. Oh. Sekejap. WO ialah satu bahagian. Kalau satu bahagian ialah berjarak sebanyak 3, sebab ada negatif 3 kat bawah. Boleh zoom in tak? Oh, boleh. Buat malu je. Dia boleh turun negatif 3 untuk satu bahagian. Maka dia naik atas berapa nilai dia? Enam. Yes, betul. 6. Sekejap, terbalik. Selik kat sini lah. Ni dua bahagian. Dan dia naik atas. Tidak faham. Tidak faham kan? Okey, Munjat. Macam ni je. Ini cikgu selesaikan secara penulisan. 21. Nisbah boleh tukar kepada per. Seperti yang titik kat sini, cikgu tukar jadi per terus. Sebelah kanan ni cikgu lupa nak tukar. Tak dapat. QO per WO sama dengan 2/1. Lihat dalam gambar raja, kita ada jarak daripada O kat sini ya, origin. Dalam bahasa Inggeris origin, asalan. Sampai ke titik O, berapa jaraknya? Negatif 3. Tapi dalam jarak, kita sentiasa ambil positif. Kalau ada negatif, cuma menunjukkan pergerakan dia ke arah bawah atau ke kiri. So, cikgu tulis OW dekat bawah ni, nilainya ialah 3. QO 3. Cikgu, kalau saya tulis negatif? Oh, kalau anda tulis negatif pun, tak ada masalah, tapi jadi kekok sikit. Nak tengok? Oh, okey lah, boleh lah. Letak je negatif, letak je lah. Okay, darab atas, kita dapat QO sama dengan negatif 6, betul? Mana QO? Oh, QO kat sini. QO. Tapi pelik. Negatif 6? Pelik. Sebab negatif ni merujuk kepada jarak ke arah kiri ataupun ke arah bawah. Macam tak logik je kalau OQ ni negatif 6. Dia adalah 6. Positif ke atas. Munjiat, faham tak? Okey, faham sudah cikgu. Alhamdulillah. Jadi, hal ini dapat membawa kepada implikasi. Oh, lama cikgu rasa cikgu silap lah. Actually bukan 2 nisbah 1 tapi 3 nisbah 1. Astaghfirullah. Kalau 3 maksudnya ni pun 3. 3. So dia jadi berapa 3 dan 3, 9. 9 Minta maaf. Harap anda boleh maafkan cikgu. 9. So, Alhamdulillah. Soalan dia cakap 13 tak bagi. Sebab cikgu tulis kat situ kan. Bentuk lain dia. Kalau bentuk lain maksudnya bawah ni tak bagi. 13. Maka anda perlu cari bentuk-bentuk lazim yakni bentuk khususnya segitiga sudut tegak. Perasan tak ada dekat sini? Jarak melintangnya berapa? 5. Betul. Jarak tegaknya berapa? 9. Kalau 9 maksudnya kita tengok yang kecil ni. Yang besar 9 campur dengan bawah ni. So, ambil sampai bawah. Yes, betul. Berapa? 12. Jangan ambil macam ni tau. 9 tolak 3. Tak boleh. Sebab kita nak tahu jarak jumlahnya, kita akan ambil 9 campur 3 tu, kita moduluskan dia sebab kita nak jarak positif. Ingat ya, negatif dalam jarak hanya merujuk kepada pergerakan ke kiri dan ke bawah. Ada keliru?
Tak ada? Okay. Klik. Alright. So, semua okay? Semua okay? Okey, cikgu. Alright. So, Alhamdulillah. Untuk cari jarak PQ, barulah kita pakai teorem Pythagoras. 5 kuasa 2 campur 12 kuasa 2. Dapatlah 169. Ya, ini 13. Barulah dapat jawapan 13 tu. Lol. Okay, bentuk soalan yang berpusing-pusing. Oh, ni 13. Ni 13. Oh, okay. Soalan dia ialah apakah koordinat titik R? Macam mana nak dapat titik R? Titik yang paling rendah dekat bawah ini adalah Y-nya negatif 3. Naik ke atas sebanyak 13. Macam mana nak kira? Kita mula and then kita tambah tolak dengan jarak. Kita mula dekat negatif 3. Kita tambah sebabnya kita naik ke atas sebanyak 13. Jadinya kita dapat negatif 3 campur 13. 10. Maka R, koordinat Y dia 10. X dia masih 5. Ada soalan tak setakat ni? Tiada, cikgu. Jadian, okey, soalan B. Kecoronan PQ. Kecoronan PQ. Tadi cikgu dah buat segitiga sebelah badan ni. Okey, buruk sikit lah. Nampak serabut kan? Kecoronan PQ, titik Q kita dah dapat berdasarkan jarak teorem Pythagoras kita sampai dah ajar bagai Q. Apa X dia? Pintasan Y. Pintasan Y. Kosong. X kosong. Y dia berapa? 12 ke 9? 9. Cikgu. Oi, pandai-pandai belaka sini. Masya Allah, Alhamdulillah. So, 09 dan juga 5 negatif 3. Cikgu suka buat satu arah macam ni supaya tak serabut. Y tolak 3. 0 tolak 5. Berapa? 12 per 5. Oops, tertinggal negatif. Soalan C. Persamaan garis lurus RT. Kecoronan dia sama dengan PQ yang atas tadi. Negatif 12 per 5. Dan titik yang kita ada 5 negatif 3 dan titik 09. Soalan ni bergantung kepada pelajar. Kalau dia cekap, dia boleh selesaikan dalam satu baris sahaja. Satu baris? Ya. Saya perasan bahawa kita memiliki pintasan Y dan kecerunan. Cukup maklumat untuk digantikan dalam YMX tambah C. Y biar M negatif 12 per 5 X dan C kita C kita. Cikgu tulis 9 tapi kenapa skema jawapan kata 22 Okay. Cikgu rasa dia buat lawak kot. Typo. Ya, cikgu rasa dia silap. Bukan 22 ya. Katakanlah cikgu pakai pun koordinat M ni dengan titik yang bawah ni pun cikgu dapat pintasan dia 9 juga. Rasa tak ada silap. Typo lah tu. Astaghfirullah. Harap korang boleh maafkan kertas soalan ini. Ya. Rasidah okey dapat tak? Dapat 9 juga kan? Bukan cari arti ke cikgu? Apa dia? Cari arti? Ya Allah. Lah cikgu. Aduh. Cikgu Hasan. Dah tua dah cikgu ni. Astaghfirullah. Cikgu terpakai titik PQ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Okey. Bijak. Kita ada satu je koordinat sepanjang RT iaitu 5, 10. Hai, aduh. Okey, so gantikan Y dia dengan 10, negatif 12/5X tambah C. I ni pun boleh potong juga. Tak bestnya. Tak mencabar. C kita dapat 22. Sama ada boleh pakai alpha X ataupun manual. Dua-dua lagi bagus, pakai dua-dua. Y sama dengan negatif 12/5X tambah 22. Okey, alright. Terima kasih siapa yang tegur tadi tu? Hasanah ke tadi kan? Rashidah, masya-Allah Rashidah. Syukran. Alright. Soalan yang terakhir di paper 2, soalan dekat bawah ni paper 1. Cikgu saja tadi bagi bonus, cikgu terlupa nak tulis bonus. Saja je lah kalau sempat. Okey, soalan terakhir nombor 5. Dalam raja O adalah asalan R terletak dekat paksi X. Bila dicakap R terletak dekat paksi X, koordinat dia tak lengkap tapi kita boleh tulis separuh tau, iaitu siapa kosong, X ke Y dia? X. Bukan. Y kosong ya. So X kosong. Dan P terletak pada paksi Y pun sama juga. Kosong X-nya, Y tak tahu. Garis lurus PU selari dengan paksi X. Dengan tu dia cakap selari dengan paksi X menunjukkan bahawa dia adalah keluarga garisan kedekut. Persamaan PR. Dia dah bagi, okey. Nyatakan persamaan garis lurus PU. Mana PU? PU kedekut. Malang sekali kita tak tahu apa nilai Y dia kan? Tanda soal kat sini. Namun demikian, kita boleh gantikan kosong Y ke dalam persamaannya. 0 campur 2Y sama dengan 14. Cancel. Y 14 bagi 2, 7. Itulah jawapan dia. Mindset pelajar dia ingat jalan kira semua panjang. Ada juga soalan yang bonus ya. Soalan B. Carikan persamaan ST. ST adalah melintang, maka dia adalah YMX tambah C. Minta maaf, cikgu cakap melintang. Dia menjunam ya. Sepanjang garisan ST kita ada koordinat T, so tulis 2, negatif 5 dan kecerunan dia boleh ambil daripada soalan yang pertama. X campur 2Y 14. Kita nak imam seorang-seorang untuk baca doa kan? Baca doa kunut. So dia perlu halaukan yang paling jauh dahulu, iaitu X. 14 tolak X. Barulah kita hapuskan 2 dan kesilapan belajar dia buat macam ni tau, bahaya 2. Jangan buat macam ni sebab kita nak pisahkan antara 2 perkara iaitu kecerunan dan pintasan. So buat macam ni. Asing-asing. Dan kita tulis X kat depan. Y. Yeay, imam dah baca doa. Allahumma hadini fiman hadait. Ni macam duduk bersila je. Ni doa selepas solat. Walaupun jawapan cikgu ni cantik tapi cikgu selalu ajar untuk asingkan X. Maksudnya X tulis kat tepi supaya dia jadi 1/2 X campur 7. Okey, X tu betul duduk sebelah, bukan dekat atas pecahan. Kecerunan ialah negatif 1/2. Itu yang akan digunakan sebab dia selari. Ini juga negatif 1/2. Masukkan ke dalam negatif 5, negatif 1/2 X dia 2 tambah C. Wah, bestnya soalan dia macam boleh congak-congak je. Potong. Pindah. C. Negatif 4. Y sama dengan negatif 1/2 X tolak 4. Tolak 4, betul. Alhamdulillah. Sedikit perkongsian satu je ekstra. Ada juga cikgu pakai formula ni. Y tolak Y kuasa 2 sama dengan M. X tolak X kuasa 2 pula. Subscript. Cikgu, madam selalu pakai ke ni, madam? Jarang. Jarang ini adalah olahan daripada formula kecerunan. Sebab M sama dengan Y tolak Y per X tolak X. Takkanlah X, Y dia sama. So dia tulis satu dekat sini. Kemudian dia ambil bawah, darab silang dengan M. Dapatlah bentuk yang ni. Formula ni ada keistimewaan dia tersendiri sebab kita tak payah ganti banyak kali. Maaf.
Okey, contohkan kita ambil keturunan dan koordinat gantikan ke dalam. Y tolak yang ada satu-satu je kena tulis. -5, M dia -1/2, X tolak 2. Cikgu expand yang ni. 1/2X campur 1 dan ini cikgu pindah sana. So dia adalah tambah 5 kan? Pindah jadi tolak 5. 1/2X. Tolak berapa ni? -1 tolak. Allah mak cikgu tulis 6 pula kan. Rabun lah cikgu ni. Kenapa cikgu tak zoom kan? Apalah cikgu rasa ni. Dapat -4. Sama dapat dia. Kelebihan dia ialah kita tak payah dapat C dulu, kita terus dapat jawapan C dia dalam pengiraan kita. Cuma ada kelemahan dia iaitu tak boleh pakai alpha X. So, kedua-dua metod ni ada kelebihan dan kekurangannya. Rashidah lebih suka mana? Apa dia? Kami pakai cari SPM. Tak berapa jelas. Macam tanya SPM bila? SPM bulan 3 nanti. Kalau kami cikgu selalu pakai yang cari C. Okay. Tapi kalau pakai cara cikgu dapat full mark juga. Boleh. Dua-dua metod ni adalah halal. Diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Maka tidak kurang. Masya Allah. Cuma yang sebelah kanan ni cikgu perasan lebih popular dalam AdMaths. Walaupun demikian, pelajar AdMaths pun tak pakai. Mungkin sebab kena hafal formula ni. Dia tak diberikan. Tak payah hafal kot. Dapat daripada sini je kan. Alhamdulillah. Okeylah tu. Soalan ni actually cikgu berminat untuk terangkan soalan terakhir nombor 10 ni sahaja. Sebab dia ada nisbah. Pelajar yang ketakutan nisbah, otak dia jadi jam bila nampak 2 titik tersebut. Mata besar dia terus kecut daripada besar kepada tinggal 2 titik je. So, nampak 2 titik. Stephen. Dibagi persamaan. Terakhir je, madam. Madam terakhir. Last. Okey, cikgu. Tak risau budak-budak ni ada homework nak kena buat. Cikgu asal makan masa pula. FG dia dah bagi persamaan. Lepas tu, dia bagi nisbah. OF 3 bahagian, OG 2 bahagian. Kalau anda keliru, tukarlah nisbah kepada bentuk lain dia iaitu bahagi. Bahagi bentuk lain dia ialah per. So, OF per OG sama dengan 3/2. Kita cuma ada OF jarak dekat sini sebagai -6 ke 6. Tak kisah. Ambil je mana-mana yang anda rasa senang kira. Cuma hati-hati dengan negatif. Cuma ia merujuk kepada pergerakan kiri atau ke kanan je. So, OF cikgu letak 6 contohnya. OG 3/2. Darah silang. 12. Sama dengan 3 OG. 3 pindah bawah. Dapat 4. OG jarak dia 4. So, kalau 4, patut cikgu tulis 0,4 ke? -4. Yes, sebab dia ke arah bawah. Hati-hati kat situ. Apakah nilai K? Mana huruf K? Dekat atas ni. Okey. Sekejap. Ya. Kesilapan pelajar, bila dia ada koordinat sini, ini mewakili -60. Sekejap. Soalan ni macam tak payah bagi nisbah pun. Alamak, soalan ni mungkin typo lah. Kenapa? Pasal apa? Kalau tadi cikgu tak baca nisbah ni, cikgu ambil koordinat, ganti terus kat dalam sini, dah dapat jawapan dia. Serius? 3, 0. Y kosong kan? Dekat -K. X dia -6. Tolak 12. 0. 6K. Tolak 12. Boleh pakai alpha X je ya. Pakai alpha X. Nanti K dapat 2. Jawapan dia ialah C. Soalan ni patutnya dia bagi koordinat dekat G. Bukan dekat F. Kerana kalau dia bagi koordinat dekat G dulu je, dia bagi yang ni,
Dia tak bagilah F. Bagi F, terus soalan ni jadi senang. Pelajar akan terbuat silap, dia ganti koordinat ke dalam. Malangnya, oleh kerana X kita sifar, kosong tu akan darab dengan K, menyebabkan K pun hilang. Tak dapat jawapan K. Barulah cikgu terpaksa guna kaedah nisbah untuk dapatkan jarak FO yang bersamaan dengan 6. Daripada 6, dapat koordinat negatif 6. Daripada tu, barulah cikgu ganti. Cikgu rasa soalan ni dia tersilap bagi maklumat. Astaghfirullah. Tapi, ikutkan ni soalan SPM tau. Pelik. Takkan dah soalan SPM dia nak bagi bonus? Mungkin juga sebab paper 1 nak laju. Innalillah. Astaghfirullah. Ada soalan ke kelas nak tanya? Nak tanya umur cikgu dah tahu dah.